Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah kotak Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Cuba tengok saiz dia. Macam pernah tengok kotak ni. Tapi kat mana ya? Kalau anda perasan kan, kotak dia sebiji macam kotak iPhone. Jadi maknanya Samsung dah tak lagi bagi pengecas dalam kotak ni. Hari tu punya main kutuk, sekarang dah ikut dah. Apalah Samsung ni. Sebelum saya buka kotak ni, yang set dalam tangan saya ni bukanlah set Malaysia. Ini adalah set luar negara. So, dia punya isi kotak dia mungkin berbeza. Lepas tu dia punya spek untuk telefon ni mungkin berbeza daripada spek yang akan masuk Malaysia nanti. Okey, tanpa lengah akan masa, kita buka kotak dia. So, senang je dia punya buka kotak dia. Untuk 2021 ni, buka kotak mesti senangnya. Sebab tak banyak barang. Sebab yang ni, telefon. Ni namanya warna Phantom Black. Lepas tu, dalam tak ada apa kotak. Nampak? Kosong je. Lepas tu, menu apa pun tak ada. Nampak? Jimat. Punyalah nak jimat sangat Samsung ni. Yang ada cuma lah kabel USB-C to USB-C. Senang kerja. Letak bawah lu. Semak ke. Yang ni lah phone dia. Berat boleh rasa. Lepas tu design dia pun dah lenjak. Saya buka dia punya stiker dia. Nampak? Dia punya design dia baru. Terutama dekat bahagian kamera bump ni. Kalau kat S20 Ultra 5G dulu kan, dia punya kamera bump dia besar. Lepas tu dia macam kat tengah-tengah badan ni lah. Tapi sekarang dia dah lain sikit. Okay, not bad lah design dia. Menarik. Okay, macam ni lah rupa dia. Belakang dah lain daripada dia punya modul kamera. Bawah ada tempat letak micro SD pula, SIM card, nano SIM card. Lepas tu USB-C dengan jeriji speaker. Belah kiri bersih, tak ada apa-apa. Dulu ada Bixby, sekarang dah pindah ke sini. Dia sekalikan dengan butang kuasa lah. Kemudian butang volume. Atas tak ada apa-apa kecuali mikrofon. Okay lah, not bad. Build quality dia memang standard Samsung lah. Tak boleh disangkal lagi kalau telefon premium ni. So belakang dia katanya menggunakan kaca Corning Gorilla Glass 7 Victus kot. Yang Victus tu. Depan pun cantik. Screen dia memang tak boleh sangkal lagi. Samsung kan, AMOLED kot. Lepas tu saya suka lah dia punya binaan dia. Terutama dekat bahagian kelim SIM dia kat sini. Dia punya screen pergi ke badan dia macam seamless. Tak macam telefon murah-murah lain. Sebab murah lain kan dia ada macam lekuk sikit. Ini binaan dia cantik. Okay, kita pergi pada skrin dia dulu. Skrin dia ni, besar dia 6.8 inci. Resolusi dia QHD+. QHD lah, 1440p. Dia gunakan panel Dynamic AMOLED 2X. Dynamic sebab apa? Sebab dia punya refresh rate dia boleh berubah-ubah bergantung kepada penggunaan anda. Paling tinggi dia boleh pergi 120Hz. Paling rendah boleh pergi 11Hz. Bila 11Hz tu kan, dia boleh jimatkan bateri. Paling tinggi tu bila anda main game. Anda main game, dia punya animation dia lagi cantik dan smooth. Lepas tu kalau anda tengok video ke Netflix yang guna 24 frame per second je, diturunkan lah. So boleh jimat bateri kat situ. Bagusnya untuk S21 Ultra 5G ni kan, dia punya refresh rate dia 120Hz tu boleh digunakan bersama-sama dengan resolusi QHD+. Dulu kan, boleh pergi bila anda nak gunakan refresh rate tinggi, anda hanya boleh pergi dekat Full HD+ saja. Sekarang dah upgrade sikit. Tapi saya rasa untuk telefon sebesar 6.8 inci ni kan, tak perlu sangat QHD+ ni. Sebab dia punya beza dia macam tak nampak compare tu Full HD+ yang biasa tu. Kalau yang daripada 720p ke Full HD memang ada. Kalau Full HD+ ke atas, tak nampak sangat. Lebih-lebih lagi kalau yang guna skrin 4K macam Sony tu, lagi tak nampak apa-apa beza pun. Kat bahagian dalam, atas papan utama ada SoC terbaru daripada Samsung. Ini yang paling berkuasa lah katanya. Exynos 2100. Untuk benchmark, saya belum buat lagi sebab telefon ni baru lagi dapat dan masih panas. Tapi kalau ikut benchmark yang orang lain dah buat, dia boleh kalahkan 888. Itu nanti saya kena check. RAM dengan storan. RAM storan ni masalah sikit untuk pasaran Malaysia. Bila kita tengok S20 yang dulu yang siri S20, yang masuk cuma satu varian saja. Walaupun ada macam-macam varian kat luar sana. Untuk S21 Ultra 5G ni kan, dia ada konfigurasi RAM dan storan ada macam-macam. Yang pertama, yang ada RAM 12GB dan yang kedua RAM 16GB. Yang storan, kalau yang 12GB RAM tu dia ada 128 dengan 256.
Kemudian yang paling tinggi 16GB tu dia ada storan 512GB. Tapi macam biasalah, saya rasa memang tak masuk kat Malaysia ni. Sebab kita tengok yang S20 Ultra dulu, yang masuknya cuma 12GB RAM dengan storan 128GB. Tu pun harganya bukan main tinggi lagi. Kamera. Kamera ni pun saya nak komplain sikit. Okay, kalau anda tengok kat belakang ni ada 4 kamera. Kamera utama dia, kamera 108MP. 108MP ni dah ada sejak S20 Ultra yang dulu. Kemudian sensor yang sama juga dipindahkan ke Note 20 Ultra. Dan inilah kali ketiga Samsung gunakan sensor 108MP. Sensor yang sama. Bila ada sensor yang sama, jadi tak masalah yang sama lah. Contoh dia tak ada dual pixel autofocus. Dual pixel autofocus ni memang terbaik lah kalau ada. Sebab dia punya kepatasan bidik fokus tu memang lain macam. Tapi sebabkan dia tak ada dual pixel autofocus ni, dia pakai cara bidik fokus yang tradisional je, iaitu face detection autofocus. Kemudian ada bantuan laser autofocus kat sini. Lagi satu kan, kekurangan guna sensor 108MP ni kan. Kalau anda ingat lagi, waktu S20 Ultra dulu, dia ada masalah bidik fokus. Dia punya fokus dia melompat-lompat ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. So kalau hardware yang sama, mungkinlah anda boleh jangkakan masalah yang sama. Cuma apa yang Samsung boleh buat adalah improvekan dia punya firmware sajalah. Kemudian anda dapat juga kamera telefoto yang ni. Telefoto nampak? Ni yang telefoto yang ada petak tu kan dekat lens dia. Yang ni, dia punya sensor dia dah turun dia punya megapiksel. Dekat S20 dulu ada 48MP, yang ni hanya 10MP. Tapi dia punya lens dia, dekat S20 Ultra dulu boleh pergi 3 kali optical zoom saja. Yang ni 10 kali optical zoom. Lepas tu Samsung dia buang kamera 3D TOF daripada S20 Ultra dan gantikan dengan satu lagi kamera telefoto, yang ni kot. Yang ni. Tak tahu yang mana, salah satu lah. Yang ni telefoto dia gunakan sensor yang sama macam kamera telefoto periskop ni. Cuma dia punya zoom range dia kurang sikit, iaitu 3 kali optical zoom saja. Kemudian kamera yang terakhir, kamera ultra lebar. Ultra lebar ni digunakan sensor 12MP. Sama macam yang S20 dulu. Okay, saya tak tahulah kenapa Samsung nak guna sensor tinggi-tinggi sangat megapiksel. Apple relax ke 12MP semua kamera. Gambar cantik je. Yang ni 18MP ada masalah fokus lah apalah. Lepas tu bahagian depan. Alamak, tak nampak pula. Nampak? Ni punch hole display. Ni Infinity O display. Kat sini ada sensor 40MP untuk anda ambil gambar selfie. Yang ni dia ada dual pixel autofocus. Tak tahu lah kenapa Samsung nak letak fokus juga. Sebab bila kita ambil selfie, lah macam ni je jarak dia. Tak perlu nak fokus laju sangat. Lepas tu yang terakhir saya nak cerita pasal bateri. Bateri dia ni kan 5000 mAh, sama macam S20 Ultra yang dulu. Tapi anda boleh jangkakan dia punya penggunaan tenaga yang lebih cekap sebab Exynos 2100 ni dia punya litografi dia 5 nanometer, lebih cekap tenaga. Kemudian screen adaptive refresh rate boleh turun sehingga 11Hz. Jadi dia ada macam-macam trik untuk jimat tenaga. Anda boleh jangkakan dia punya bateri dia tahan lebih lama berbanding S20 Ultra. Telefon ni sokong pengecasan pantas sehingga 45W menggunakan PD 3.0. Tapi macam saya cakap tadi, dia dah tak ada pengecas, anda kena beli berasingan lah. Lepas tu dia juga sokong pengecasan wireless sehingga 15W dan reverse wireless charging 4.5W. Satu benda yang unik tentang siri S21 kali ini ialah telefon ni kan, dia ada sokongan S Pen. Kenapa dah? Dulu anda dengar urura yang Samsung nak discontinue siri Note kan? Kat sini ada S Pen. Tapi S Pen yang dekat S21 Ultra ni tak sama langsung macam yang ada dekat siri Note. Bila saya pergi briefing Samsung dulu kan, dia tunjukkan S Pen. Sebab bila pegang S Pen ni adalah plastik biasa je. Macam stylus yang anda jumpa dekat Galaxy Note yang lama-lama, yang generasi awal dulu. Dia tak ada bateri kat dalam ni, super capacitor tak ada. Tak ada gyroscope. Lepas tu dia tak ada button. Tak ada semua tu dan tak ada sokongan Bluetooth untuk sambung dengan telefon. Jadi anda cuma boleh tulis lah macam biasa. Macam anda guna tablet Wacom tu. Saya rasakan stylus ni macam anda boleh beli dekat jenis yang third party tu. Sebab dia boleh tulis saja, tak boleh buat apa-apa. Dan bila anda nak dapatkan S Pen tu kan, dia datang sekali dengan casing. Casing tu pun masalah. Sebab bila anda pakai casing, dia ada tempat letak stylus kat tepi. So bila anda pasang casing, anda akan nampak skrin dia off center sikit. Dan untuk orang OCD, dia akan rasa, kenapa sengit ni? Sebab S Pen kat tepi sini, bukan kat belakang ke, slide in ke tak.
Ada dua jenis casing yang anda boleh beli bila anda nak gunakan S Pen ni. Sebab bila anda beli casing jenis ni, dia akan datang sekali dengan S Pen. Satu yang snap-on biasa yang tak ada penutup, dan yang kedua yang macam folio tu, penutup tu. Yang jenis folio penutup tu kan, bila anda tutup, ada satu bahagian ni dia akan jadi, dia ada penutup dia look sinau. Jadi anda boleh gunakan fungsi always on display untuk paparkan maklumat-maklumat yang berkaitan. Tadi saya cerita pasal Samsung Galaxy S21 Ultra 5G kan. Yang ni lah, yang ni yang paling tinggi spek yang taraf kayangan punya. Kemudian Samsung juga ada dua lagi telefon yang dia bawah sikit kasta dia. S21 Plus dengan S21 biasa. Jadi kalau anda perasan, Samsung ni digunakan strategi macam siri Galaxy Note 20 dulu. Dan saya memang nak komplain gila-gilanya sebab S20 biasa, dia punya belakang ni plastik macam Note 20 biasa. Mereka ni memang tak dengar orang komplain tau. Waktu Note 20 siri Note 20 tu dilancarkan, orang komplain Note 20 ni patut namakan Note 20 Lite saja sebab plastik kot dia punya belakang dia. Untuk telefon produk premium macam ni memang tak guna plastik. Ambil contoh macam iPhone 12 kan, semua guna belakang kaca tau. Harganya tak adalah jauh sangat daripada Note 20 yang plastik tu. Secara asasnya S21 Plus dengan S21 yang biasa ni specs dia lebih kurang sama, ada beza kat beberapa tempat saja. Bezanya adalah pada bahagian skrin. S21 Plus ni dia kecil sikit daripada S21 Ultra 68. S21 Plus ni 6.5 inci dan S20 yang biasa kecil lagi 6.2 inci. Kedua-dua mereka ni kan dia guna panel paparan Dynamic AMOLED 2X resolusi Full HD+. Refresh rate boleh pergi tinggi 120Hz, cuma yang bahagian rendah tu kalau kat Ultra boleh turun sehingga 11, tapi yang dekat kedua-dua telefon ni boleh turun rendah sehingga 48Hz. Tak serendah Ultra lah. Tapi jangan risau, mereka masih guna Exynos 2100. RAM dengan storan, dekat pasaran luar sana ada RAM 8GB, storan boleh pilih 128 ataupun 256. Tapi kalau ikut sejarah S20 dulu, yang masuk yang cuma varian 8128 saja. S21 Plus dengan S21 yang biasa, kamera mereka sama. Mereka ada kamera utama 12MP, yang ni dia ada dual pixel autofocus. Kemudian kamera kedua, kamera telefoto 64MP, boleh pergi sehingga 3 kali hybrid zoom. Kamera yang ketiga adalah kamera ultra lebar, kamera 12MP yang ada 0.5 kali zoom. Kamera selfie kat depan ada kamera 10MP. Kapasiti bateri lain sikit. S21 Plus ni 4800 mAh dan S21 biasa 4200 mAh. Tapi mereka sokong pengecasan pantas tak semata ultra. Boleh pergi sehingga 25W saja. Kemudian pengecasan wireless 15W, reverse wireless charging 4.5W. Sampai sini sajalah video buka kotak dengan first impression untuk keluarga Galaxy S21. Macam biasa, kalau anda sukakan video ni, share dengan kawan-kawan anda. Ada apa-apa lagi maklumat yang saya tertinggal, anda boleh turunkannya dalam ruangan komen nanti. Kami juga selain dekat YouTube, ada dekat Facebook, Instagram dengan dekat Twitter. Okey, saya jumpa anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Bye!